Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul di dalam satu platform maya untuk kita sama-sama mengikuti satu taklimat ringkaslah mengenai program Tafaqquh Fiddin. Program Tafaqquh Fiddin yang dianjurkan oleh Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi di bawah kelolaan Biro Pendidikan. Pertamanya saya ucapkan selamat datang kepada semua para peserta yang telah memohon untuk mengikuti program ini bagi ambilan Jun. Untuk permulaannya, marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh share tu? Boleh share screen. PowerPoint dia. Share. Okey, nampak ke slide yang saya share kan? Boleh respon? Nampak. Nampak. Jadi yang hadir pada hari ini seramai 31 orang yang sekarang ya. Kita ada lebih kurang 100 orang lah untuk ambilan Jun ni. Tak apa, taklimat ni kita record. So kalau ada apa-apa yang siapa yang tak hadir ataupun nak tengok balik, nanti kita akan sharekan rakaman ni insya-Allah. Baik, namanya okey, saya tanya satu lagi. Saya dah share screen ni, saya dah share slide. Lepas tu ada tak gambar saya kecil dekat tepi? Ada Ustaz, ada. Ada? Okey. Jadi slide nampak, saya pun nampak Dua-dua nampak. Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum kita pergi kepada taklimat ni, saya perkenalkan sedikitlah ya. Nama saya Muhammad Waliuddin. Boleh panggil Wali. Saya merupakan saya diamanahkanlah untuk menguruskan program Tafaqquh Fiddin di bawah Biro Pendidikan Masjid Al-Hasanah ini yang saya dah terlibat sejak tahun 2013. Jadi program ini juga kita dah jalankan sejak tahun 2013 secara aktif lah. Asalnya di masjid. Memang kita buat kelas-kelas pengajian di masjid. Daripada lebih kurang 10 kelas, 11 kelas sahaja. Sehingga sebelum PKP ni dia dah mencecah sehingga hampir lebih kurang 100 kelas seminggu. Jadi bila PKP pula, lockdown pun semua, kita ambil pendekatan kelas online. Jadi dia menurun sikitlah dari sudut penyertaan sebab ada yang di peringkat awal tak berapa berani nak buat online, tak ada orang nak ajar dan sebagainya lah. Jadi pun begitu kita masih lagi dapatlah lebih kurang separuh daripada jumlah peserta yang asal. Okey, jadi pada tahun ini juga kita dah buka kelas pengajian ni secara online dengan secara lebih agresif lah dan besar-besaran. Dan untuk bulan 6 ni selepas raya ni kita buat ambilan Jun pula. Saya buka lagi kepada kalau ada yang berminat. Dan alhamdulillah ada respon daripada lebih kurang 100 orang pemohon lah. Okey. Baik, kita pergi kepada saya sebelum tu saya juga perkenalkan di bawah program kita ni pembantu saya, penolong pengurus ya. Ustaz Taufik, masuk sikit. Angkat tangan dia. Mana nampak sini sikit. Sebab kalau tuan-tuan, puan-puan, akak-akak datang ke pejabat, inilah muka-muka yang akan ada kat pejabat ni. Nak bantu, nak beli buku ke,
nak buat infak ke apa semua. Dan kita punya petugas seorang lagi, Saudara Muhammin. Masuk. Okey. Jadi kami bertiga lah yang menguruskan program ni. Dan di bawah Biro Pendidikan ni juga, selain daripada program Tafakuh Fiddin, iaitu program pengajian untuk dewasa, kita juga menganjurkan program tahfiz Masjid Al-Hasanah untuk anak-anak remaja. Dah buka selama lebih kurang 2 tahun untuk lelaki, dan pada tahun ini akan dibuka untuk perempuan, baru lagi nak buka. Juga di bawah program Biro Pendidikan juga ada program Kafar, sekolah Kafar. Sekolah Kafar juga ada dilaksanakan di Masjid Al-Hasanah, ada sekolah Kafar. Dan sebelum PKP, kita buat satu program di bawah Biro Pendidikan juga, iaitu kelas mengaji untuk anak-anak autism. Tapi bila PKP ni kena buat online ni, dia susah sikit lah nak buat, jadi kita tangguhkan dulu. Sebab anak-anak autism ni kita kena buat secara, dia kena buat secara fizikal lah, lebih mudah. Okay? Nak ajar dia mengaji, ajar solat dan sebagainya. Baik, jadi itulah 4 program utama di bawah Biro Pendidikan. Dan saya ini secara khususnya kami menguruskan program untuk pengajian dewasa ni lah. Baik, kita pergi pada slide ya. Lebih kurang. Tekannya. Baik, ini antara objektif asas kepada program Tafakuh Fiddin, ataupun dia punya pendek dia TFD, Tafakuh Fiddin. Kalau mesej-mesej yang para peserta dapat tu dia tulis TFD tu, itu program kita lah, Tafakuh Fiddin. Iaitulah memahami ilmu asas dalam agama Islam, menambah keimanan dan keyakinan ilmu sebagai salah satu usaha pengimarahan Masjid Al-Hasanah. Ya, disebabkan Masjid Al-Hasanah ni saya tak katalah, tapi orang kata aktif. Jadi banyak aktiviti, banyak program dilaksanakan, dan salah satu program yang aktif dilaksanakan adalah program Tafakuh Fiddin ni. Kalau orang perasan lah, semasa sebelum PKP ni, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ni kalau waktu belah pagi memang parking penuh. Parking penuh. Sebab apa? Sebab peserta-peserta datang mengaji di masjid. Kita program kelas mengaji, kelas bahasa Arab, kelas tadabbur, kelas talaqi bersanad dan sebagainya. Dia daripada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat tak ada kelas. Okey. Jumaat dan Sabtu tak ada kelas. Okey. Jadi alhamdulillah sambutan terutama daripada masyarakat Mana Baru Bangi, dan juga daripada luar Bangi pun sangat menggalakkan. Ada yang daripada paling jauh pun saya ingat daripada Senawang, ada juga yang datang. Okay. Putrajaya pun ramai. Kajang Bangi ni memang majoriti lah. Dan apabila kita buka secara online ni, alhamdulillah lebih jauh lagi. Kita ada peserta yang duduk di UK ada, di Qatar ada, di US ada. Jadi nak sama-sama join bila kita buat online. Alhamdulillah. Saya sangat mengalung-alungkan lah. Baik. Tak nampak. Baik, ini adalah pendaftaran ya. Pendaftaran mengikut tahun ya. Ini saya sekarang nak tunjukkanlah dari sudut statistik kita. Setiap tahun kita mendapat jumlah pendaftaran untuk peserta baru saja lebih kurang 200 macam tu. Okey. Setiap tahun konsep kita di program ini habis tahun, kemudian kalau peserta tu nak sambung lagi, mungkin untuk naik tahap yang seterusnya, kita akan renew pendaftaran. Jadi ada daftar semula. Kemudian pada tahun yang sama juga kita ambil pendaftaran baru. Yang baru betul-betul baru masuk. Jadi setiap tahun lebih kurang 200 ke 300. Okey. Jadi jumlah last sehingga sebelum PKP kita ada lebih kurang 1000 lebih. 1000 lah lebih kurang. Sebelum PKP tu dia menurun kepada lebih kurang 500 untuk kelas online. Tapi pada saya masih menggalakkan lah dan memberangsangkan. Alhamdulillah. Semua boleh naik kan? Sekejap saya nak setting something. Ni. Okey. Ini adalah statistik pengajian kita pada tahun 2020.
ini adalah antara program atau antara kursus yang kita laksanakan. Jumlah kumulatifnya untuk setiap program ni kita campur semua adalah sama 2,000 penyertaan. Kelas 140 kelas seminggu. Dan jumlah guru yang terlibat untuk keseluruhan kursus dan keseluruhan kelas adalah sama 114 orang. Ini sebelum kita cerita sebelum PKP lah. Okay. Jadi apabila tahun 2021 ni kita buka kelas online, alhamdulillah ada penyertaan lebih kurang separuh daripada itu. Cuma saya tak sempat lagi buat statistik, saya akan buat untuk tahun depan lah, insya-Allah. Okey. Yang saya boleh sebut seramai 500 lebih lah. 500 lebih. Alhamdulillah. Okey. Dan ini sebenarnya adalah kursus utama kita yang memang kita laksanakan sepanjang tahun, saban tahun. Cuma pada tahun ini, pada tahun lepas lagi apabila kita buat secara online ni, saya tak mampu nak buat semua. Saya cuma menawarkan beberapa kursus sahaja. Kami di peringkat Urustia pun tak mampu nak laksanakan semualah. Jadi apabila kita buat ambilan Jun ni pun kita ada potong sikit lagi kursus yang kita tawarkan. Ada 3 je yang kita tawarkan untuk Jun ni. Jadi kalau ada yang nak join lagi yang kita tak tawarkan pada bulan Jun ni, boleh join pada bulan Januari nanti, insya-Allah. Okay, mana yang boleh join, kita join dulu, insya-Allah. Ini pula statistik pengajian online pada tahun 2020. Selepas lockdown PKP pada bulan 3 2020, kita tak terus laksanakan online. Kita buat online lebih kurang bulan 7 gitu ya. Bulan 6 bulan 7 lah. Dan kita buka kepada 4 kursus sahaja, iaitu Al-Quran, Arabic, Tahsin dan Tadabbur. Kemudian pada tahun 2021 bertambah lebih kurang 100 orang agak peserta baru sahaja. Sebenarnya isu kelas online ni dia isu teknikal lah yang banyak. Ada yang tak pandai nak install, ada yang tak pandai nak guna laptop, tak pandai nak guna phone dan sebagainya. Kalau yang memang mungkin suami isteri duduk di rumah berdua saja, anak-anak tak duduk sekali, tak ada yang boleh nak bantu untuk ajar dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya kami menawarkan juga bantuan servis untuk inilah teknikal benda-benda ni, tapi yang berdekatannya lah. Mana yang memang dia duduk seorang, contohnya ibu tunggal ke apa yang memang tak ada orang boleh bantu dia, kita akan bantu pergi rumah, kita set upkan saja laptop dan phone. Lepas tu kita ajar macam ni nak pakai, lepas tu boleh pakai. Sebenarnya senang je kalau dah tahu tu. Baik, ini dari sudut kewangan lah. Sebenarnya program kita ni agak besar sebenarnya dari sudut belanjanya. Cuma apabila tahun 2020 tu dia dah start PKP tu, so kita macam dah kecilkan sikit dari sudut kelas dan sebagainya. So guru pun tak ramai yang terlibat. Jadi belanja tu kurang sikit lah, lebih kurang 200,000 lebih sahaja. Tapi kalau standard kelas fizikal di masjid, memang mencapai 500 ke 600,000 setahun. Baik, ada satu slide lagi ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang agak teknikal sikit ya. Okey, baik. Okey. Okey, penggunaan kursus sesi 2021 ini untuk ambilan Jun ya, ada seramai 119 orang. Ada 119 orang. Jadi saya mengalu-alukanlah, sebenarnya saya letak tarikh tutup tu untuk memudahkan pihak kami menyusun kelas lah. Terutamanya kelas bahasa Arab dan kelas-kelas seperti kelas Quran dan Tahsin. Tapi kalau untuk kelas Tadabbur, Tadabbur tu kalau lepas ni ada mungkin jiran yang berminat nak start ke apa semua, Tadabbur tu boleh lagi, cuma hubungi saya lah. Sebab dia untuk kitab dan Tadabbur ni dia konsep kuliah yang ramai. Jadi tak ada isu sangat. Tetapi bila melibatkan kelas Quran, kelas bahasa Arab ni, dia ada silibus dia. So saya tak boleh nak nanti lepas bulan kan ada orang baru nak masuk, silibus tu dah berjalan. So kita harapkan yang awal ni start daripada awal, dia boleh habis sama-sama. Nanti tunggulah ambilan yang seterusnya. Kalau ada yang masih berminat lah untuk kelas Quran dan bahasa Arab. Baik, seperti saya ceritakan tadi, ini adalah kursus utama kita.
e-Quran, e-Arabic dan e-Kitab. Okey, e-Quran ni adalah kursus belajar tajwid dan mengaji Al-Quran. Tetapi kami tidak buka untuk ambil lanjut sebab dia ada proses yang sangat panjang untuk kelas Quran ni. Kita kena buat ujian bacaan, kita kena buat penilaian macam-macam sebab kita akan bahagian peserta mengikut tahap. Kemudian untuk e-Arabic, bahasa Arab, semua peserta akan dimasukkan ke tahap 1. Jadi senang. Okay, siapa yang daftar untuk e-Arabic, kita memfokuskan kepada pengajian bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran. Dia tidak fokus pada bahasa Arab komunikasi. Bahasa Arab Al-Quran ni adalah kita belajar bahasa Arab ini. Asas-asas ni untuk apabila kita, contohlah kita baca Quran ataupun kita baca doa apa semua, membantu kita lebih menghayati bacaan-bacaan tu. Tapi dia bukan tafsir lah. Kita tahu ini kenapa dia alif lam, kenapa tidak alif lam, ya, kenapa ni kalau sampai satu tahap lah, kenapa ni baris bawah, baris depan, kan? Ini kata kerja, ini kata nama. Okey, kenapa dia dibaca baris bawah? Macam tu. Okey, semuanya kita silibuskan. Dan buku ini adalah buku keluaran Masjid Hasanah sendiri. Kita lantik para panel dari kalangan guru kita untuk menjalankan satu R&D untuk menyusun silibus pengajian kita bahasa Arab Al-Quran. Ya, buat tu. Panel penyelidik kursus bahasa Arab Al-Quran Masjid Hasanah. Baik. Kemudian kita ada e-kitab. E-kitab ni adalah talaqi berkitab. Kita ada sekarang ni kita ada 5 kitab. Cuma kitab ini sebenarnya dia berterusan, ya. Saya nak maklumkan sebab ada yang tanya. Talaqi kitab kita ni, kita ada kitab fiqh, kitab hadis, kitab tauhid, kitab adab. So kitab-kitab ni kita dah start talaqi ni dah sebelum ni lagi. Jadi siapa yang join sekarang ni dia akan teruskan sajalah. Kita tak boleh nak start pada awal. Kita akan tamatkan kitab ni lebih kurang sebulan 2. Kemudian baru kita akan buka kitab yang baru. Macam tu, ya. Sebab memang ada kitab tu yang memang dah tinggal 1-2 pertemuan lagi untuk kita khatamkan. Jadi pada sesi yang seterusnya nanti, apabila dah tamat kitab itu, kita akan buka kitab yang baru insya-Allah untuk start pada awal. Okey, sebelum terlupa juga kelas Arab ni kita laksanakan pada hari Rabu sahaja. Sama ada sesi jam 9 hingga 10.30 pagi atau sesi 11 hingga 12.30 tengah hari. Kita akan susun dari sudut pengkelasan itu, penempatan kelas tu kita akan berilah dalam masa kalau sempat hari ni, kalau tak dalam sehari 2 lagi insya-Allah. Untuk e-kitab pada setiap hari Ahad, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Contohnya pada hari Ahad ini 13 Jun ada e-kitab. Ahad lepas tak ada, minggu pertama. Okey. Jadi minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat pada setiap bulan. Dan ada juga cuti-cutinya, nanti saya akan sharekan lah dia punya takwim dah. Kita ada takwim tahunan. Nanti kita akan share dia punya gambar dia. Baik, seterusnya kursus tambahan kita. Kursus-kursus tambahan. Yang pertama adalah e-tahsin. E-tahsin ni adalah tambahan kepada kursus e-Quran. Okey. Kemudian e-tadabbur. E-tadabbur juga tambahan. E-tadabbur ni e-tahsin tadi adalah khusus bacaan Al-Quran one to one, untuk bacaan saja selama 15 minit seorang, untuk bacaan, memperbaiki bacaan berdepan dengan guru lah. Berbanding dengan e-Quran tadi, e-Quran ni adalah kelas 20 orang yang belajar tajwid dan bacaan secara bertadarus, baca sikit-sikit selama 1.5 jam. E-tahsin ni bacaan individu one to one dengan guru, memperbaiki bacaan satu orang 15 minit kan. 15 minit seorang. Okey, e-tadabbur pula adalah satu khusus kuliah tadabbur, ya. Tadabbur ni maksudnya kupasan ayat-ayat Al-Quran, sama ada dalam bentuk modul by surah ataupun modul by topik. Itu terpulang pada tenaga pengajar tu, dia ada silibus dia masing-masing.
selain kita baca Quran ni, kita juga nak tahu apa intipati dia, apa isi dia, dan yang penting apa yang kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita, menjadi satu pengajaran dan muhasabah kepada kita. Bukan sekadar kita boleh baca saja, tapi kita tahu ayat tu pakainya macam mana. Dia macam tafsir, dia tak tafsir, dia bukan tafsir sangat. Dia adalah aplikasi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dia melibatkan ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu alam, ilmu alat dan sebagainya lah. Okey. Itu adalah khusus tadabbur. Sekarang ni pun saya tengok banyak sebenarnya dah orang buat tadabbur ni. Kalau yang dalam TV Hijrah tu pun lebih kurang tadabbur lah tu. Yang apa ni? Quran Time tu kan. Ustaz Fazrul tu. Dan banyak lagi sebenarnya kalau kita buka Facebook Live pun banyak pengajian-pengajian tadabbur ni. Di YouTube pun banyak. So kita pun dah laksanakan lebih kurang tak silap saya dalam 3-4 tahun kebelakangan ni lah. Okey. Di tadabbur ni pada hari Isnin sahaja. Setakat ni lah. Dia ada sesi 1, 9 hingga 10.30 pagi. Ataupun sesi 2, 11 hingga 12.30 tengah hari. Dia ada pilihan. So siapa yang nak ambil satu boleh ambil salah satu. Siapa yang nak ambil dua-dua pun boleh. Siapa yang tak nak ambil pun tak apalah. Ni yang berminat nak start in. Setiap kelas kita tu guru yang berlainan. So pengajian dia pun berbeza lah. Penyampaian dia pun berbeza. Kemudian Ijawi ni khusus tambahan, tapi pun kami tak buka untuk ambilan ni. Ijawi ni adalah untuk para peserta yang mengambil kursus Arab. Ijawi ni adalah kursus tambahan kepada E-Arabic, terutama kepada peserta yang baru menyertai ataupun baru nak belajar bahasa Arab. Sebab dalam E-Arabic ni kita tak ajar huruf, kita terus kepada struktur bahasa Arab tu sendiri. Jadi dia menjadi satu isu sikit bila ada peserta yang dia tak mampu nak menulis. Contoh dia tak tahu ba dengan sin tu nak sambung macam mana, kan? Lepas tu sin tu kalau kat ujung, sin tu macam mana? Sin kalau dekat tengah-tengah, sin macam mana? Okey, kat situ kita masukkan silibus tu dalam Ijawi ni lah. Okey, cuma Ijawi ni Ijawi ni dia sebenarnya kursus intensif lebih kurang 3 bulan sahaja. Kalau lah ada kita buka, kita beritahu lah nanti. Sebab kita lepas dah 7-8 tahun kita buat program ni, kita dah nampak macam-macam isu lah, macam-macam perkara yang kita bahaskan, kita bincangkan. Jadi memang ada peserta yang memang ada orang yang dia tak mahir dari sudut penulisan. Jadi apabila guru ajar kat depan, payah dia nak tangkap sebab dia pun tak mampu nak nak tangkap lah apa yang guru tu ajar. Guru tu pula tulis laju-laju, waktu main tarik macam tu. Gitulah. Baik, seterusnya. Okey, ini adalah pengajian Al-Quran. Khusus kita tahukan tadi Al-Quran dia bertahap 1, 2, 3 dan 4. Tahap 1 adalah tahap peserta yang langsung tak mampu baca ataupun tak pandai langsung, ataupun pandai tapi terlampau merangkak-rangkak dan terlampau rendah sangat dari sudut penguasaannya. Kita masukkan Al-Quran 1. Dan kita sebenarnya mencari peserta ke Al-Quran 1 ni sebab yang masuk yang masuk jam pengajian kita banyak yang dah pandai-pandai lah. Kan? Dah pandai-pandai. Yang masih baru nak bermula ni, inilah kita cari sebenarnya. Al-Quran 1 ni alhamdulillah pada tahun ni kita ada 1 kelas. Saya ceritakan je lah sebab kursus ni saya minta maaf kita tak buka untuk ambilan Jun ni. Okey. Jadi kebanyakan peserta bila daftar, kita buat ujian pengkelasan, ramai berada di tahap 2. Okey, tahap 2 ni pula dia ada pecahan dia lagi. Supaya pengajian tu kita cuba buat dia jadi smooth lah, mudah untuk guru mengajar untuk sampaikan, dan level di dalam kelas itu semua lebih kurang saja. Tak ada yang bila orang ni baca slow-slow ni, ada pula orang yang dah laju baca dia pun mesti macam lambatnya dia ni. Macam tu kita cubalah untuk meraihkan semua peserta kita insya-Allah. Di peringkat Quran 3 dan 4 ni adalah level yang lebih advance lagi lah. Baik, kemudian ini adalah kursus tambahan untuk pengajian Quran. Kursus tahsin tadi pun saya minta maaf kita tak buka untuk ambilan Jun. Dia ada bayaran bulanan sebanyak RM90. Kemudian tadabbur Al-Quran. Tadabbur kita buka. Tadabbur pada hari Isnin. Tidak ada syarat kemasukan, boleh join saja. Cuma kena daftar lah. Dia ada bayaran bulanan RM30. Okey. RM30.
Kalau ambil satu sesi lah. Kalau ambil 2 sesi maknanya pukul 9, 10.30 pun ambil. Pukul 11, 12.30 pun ambil. Dia jadi 2 sesi. Dia bayar double, RM60. Okay, 1 bulan. Ini semua adalah sumbangan lah untuk kita bayar guru-guru kita. Baik, ini antara kitab yang kita pakai lah. Okay, saya laju sikit untuk Quran ni sebab tak ada. Okay, ini adalah bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran pun dia bertahap. Tahap 1, 2, 3 dan 4. Dan dia lanjutan. Dan ke depan nanti kita akan buka kursus tambahan untuk bahasa Arab ni kepada yang berminat. Contohnya sebab sebenarnya ada yang berminat. Contohnya bahasa Arab komunikasi. Ada yang tanya sebab nak sembang-sembang, nak sembang-sembang bahasa Arab lah. Kononnya nanti bila dah habis PKP nak pergi umrah nanti nak sembang dengan orang jual jubah tu ke. Padahal orang jual jubah tu pun cakap Melayu juga kadang-kadang. Jadi kita akan cuba kembangkan lagi lah dari sudut pengajaran bahasa Arab kita ni. Mungkin ada kursus tambahan seperti bahasa Arab komunikasi, bahasa Arab penulisan karangan dan sebagainya. Kita cuba. Kita tak akan gaulkan semua sekali lah sebab dia peringkat level dewasa ni kita lebih belajar untuk untuk muhasabah diri sebenarnya. Kalau budak-budak sekolah dulu masa sekolah menengah mungkin memang belajar tu untuk dia periksa, kemudian nak sambung belajar dan sebagainya. Jadi dia memang kena gaul semua sekali silibus dalam tu. Tapi di peringkat dewasa ni kita cuba untuk pemudahkan. Sebab kursus bahasa Arab Al-Quran ni pun walaupun kita dah laksanakan beberapa tahun, masih ramai lagi yang berada di tahap 1 saja. Sebab tak boleh nak tangkap kan. Tapi tak apa, masih lagi meneruskan, belajar terus sikit-sikit insya-Allah. Baik, ini adalah kursus Jawi tadi. InsyaAllah kalau ada kita buka lah, nanti saya akan maklumkan lah. Setakat ni kita tak buka untuk yang baru. Ini adalah kitab kita untuk bahasa Arab Al-Quran 1. Ada buku teks dan buku latihan. Set ini harganya RM40. Okay. Jadi saya cadangkan kepada peserta yang ada mengambil kursus bahasa Arab ni, kalau boleh dapatkan dapatkan sebelum kelas bermula, okey juga. Kalau nak datang ke masjid, boleh hubungi dulu nombor yang kontak tu, nombor saya tu. Sebab kita ada waktu-waktu dia lah, time lockdown ni boleh nak datang tapi ada waktu-waktu dia. Dia masjid pun tak dibuka macam biasa kan. Kemudian kalau nak post ke rumah pun boleh. Boleh beri alamat lah, nanti kita postkan insya-Allah. Cuma ada kos sikit lah dari sudut penghantaran tu. Okay, biasanya kalau sekitar Bangi, kita akan hantar sendiri je ke rumah. Tadi saudara Muhammad tadi, Muhammad boleh, saudara Muhammad dah bersedia dah. Tapi kalau luar kawasan, mungkin ada yang di Seremban ke, di Terengganu ke, ada Kuantan pun ada. Kita akan postkan lah insya-Allah. Baik, ini adalah buku teks kita yang kita akan gunakan. Dan guru akan gunakan buku ini dalam kelas. Dan ini seperti saya sebut tadi, dia adalah hasil kajian dan susunan guru-guru kita juga, yang kita lantik sebagai panel R&D untuk menyusun silibus ni. Jadi alhamdulillah, saya bersyukur sangat sebab program kita ni selain daripada disokong oleh para peserta yang saya kira tiap-tiap tahun tak jemu-jemu untuk belajar ni, program kita juga disokong oleh guru-guru kita yang sangat committed lah. Guru-guru yang join ni ramainya yang freelance, yang muda-muda, umur 20-an, 30-an, yang dia freelance. Kerja dia memang mengajar je. Selain daripada mengajar kat masjid, dia mengajar dekat sini, mengajar kat sana. Dan sebenarnya sedikit sebanyak apabila PKP ni, dia ada yang terbantu sikit lah. So masing-masing kena belajar online dan sebagainya. So kita juga sediakan online, tapi saya tak mampu nak panggil semua lah. Sebab kita dari sudut perkadaran guru dan kelas tu, kita kena tengok seimbang lah. So saya tak boleh nak ambil semua. Jadi alhamdulillah, ini pun antara hasil usaha guru-guru kita juga yang committed membantu program kita sampai hari ini. Ini adalah tahap yang kedua. Nanti apabila tuan-tuan semua tamat tahap 1, rasa macam confident lah nak naik tahap 2, okey, boleh ambil ujian. Kemudian boleh naik ke tahap 2, kita akan belajar sambung lagi tahap kedua. Okay, sekarang ni pun dah ada tahap yang ketiga, cuma belum dibukukan lagi. Pihak R&D masih dalam proses ni lagi lah, kajian lagi.
Baik, kemudian okey, ini adalah e-kitab ya. Yang sebut tadi e-kitab, antara kitab yang terlibat adalah Matla' al-Badrain, jilid 1 dan 2. Okey, ini tapi itulah, saya tak boleh nak janji apa-apa. Yang kitab ni memang pun dah sampai ke penghujungnya. Tak lama nak habis. InsyaAllah kalau dah tamat yang ni, kita akan buka kitab yang baru insyaAllah. Kemudian kita ada kitab Al-Muntakhab min Sunnah, kitab adab, hadis. Okey, kitab ni apa Al-Muntakhab min Sunnah Al-Adab. Kitab dia. Okey, ni banyak muka surat lagi lah. Saya rasa kita akan tamat dalam hujung tahun. Dan kita ada Tafsir Al-Munir, juzuk 1. Okey, kitab tafsir. Untuk tafsir pun dah lebih kurang 7 tahun dah. Pun akan khatam pada tahun ini. Dan yang terakhir sekali adalah Bustanul Arifin. Okey, Bustanul Arifin ni adalah kitab tasawuf, ya, bimbingan ke arah ma'rifatullah. Bustanul Arifin, taman orang-orang yang arifin. Okey, karangan Imam Nawawi. Okey. Jadi kitab-kitab ini kita akan talaki pada hari Ahad, minggu kedua, ketiga dan keempat dengan jadual masing-masing lah. Okay, jadi mana yang terlibat tu kita akan masukkan dalam grup-grupnya, dan dalam grup ni akan dimaklumkan hebahan dari sudut kitab apa yang kita akan belajar dan link untuk kelas tu nanti insya-Allah. Baik, inilah takwim untuk pengajian 2021. Takwim sekarang ni kita berada di bulan Jun. Okey, secara asasnya program kita ni apabila sekolah bercuti, program kita pun bercuti. Tapi dia lebih praktikal apabila kelas fizikal lah. Bila online ni, contoh macam sekarang ni sebenarnya cuti sekolah, tapi kita dah mulakan balik pengajian. Sebab orang pun semua ada kat rumah, kita pun lockdown, tak boleh nak keluar sangat. So saya rasa kita teruskan jalan pengajian. Asalnya kita cuti raya tu lebih kurang sebulan. So sebenarnya bulan Jun ni kita start balik. Sebab tu saya buat, kita buat ambilan baru untuk bulan Jun ni, macam kita mula untuk batch yang baru lah. Okay, jadi takwim ni kita akan sharekan insyaAllah. Jangan risau. Jadi begitulah bulan Julai. Kalau tengok ada lebih kurang seminggu kita akan cuti. Cuti yang ni maknanya kelas pun tak ada. Sebenarnya Aidil Adha ni. Kemudian ada cuti-cuti umum seperti awal Muharram, hari kemerdekaan ni kita cutikan. Dan bulan 12 kita akan cuti beberapa minggu untuk kami prepare untuk ambilan yang seterusnya lah pada bulan Januari. Okey. Jadi memang begitu, pengajian kita ni memang ada cuti-cuti dia. Okey. Jadi kalau kita tengok untuk bulan Jun, ni hari Ahad ni, kita ada talaqi kitab pada 13 hari bulan, 20 hari bulan dan 27 hari bulan. Ahad kedua, ketiga dan keempat. Okey. Jadi yang join kitab akan start pada 13. Yang join bahasa Arab akan start pada 16. 16. Yang join tadabbur sebenarnya dah start pada 7 hari bulan, Isnin baru ni. Tapi kalau ada yang belum join, boleh join pada hari 14 bulan nanti, insya-Allah. Baik, seterusnya. Okey. Kelas online kita menggunakan aplikasi Zoom. Siapa yang belum install, boleh install. Tapi yang dah join ni mesti ada install kan. Jadi siapa yang tak apa cakap, boleh hubungi, kita akan bantu. Kalau memang tak ada siapa yang boleh bantu, kalau macam saya sebut tadi, kalau berdekatan sekitar barang ini, kita boleh bantu pergi ke rumah lah, kita buat technical support sikit. Tapi kalau yang boleh dihubungi, kita boleh main call lah, boleh call lah. Sebab biasanya isunya kadang-kadang tak dengar suara, kadang-kadang tak keluar gambar, kan. Kadang-kadang tak boleh nak masuk link. Macam itulah, benda yang sama je, ada technical yang pusing-pusing macam tu juga. Okey. Kalau yang dah pandai, dah biasa, alhamdulillah. Ini sedikit catat aliran kita, catat alir untuk pendaftaran.
Yang pertama, okey, tuan-tuan boleh buat saya makan ya. Yang pertama, permohonan kursus dengan mengisi borang secara online, Google Form itu. So semua yang dah daftar 190 orang ni telah memohon lah. Dan saya dah kita terima semua, tak ada masalah. Kemudian okey, ini untuk kursus Quran ada ujian penentuan tahap, tapi tak terlibat untuk yang ambilan ini. Selepas itu kita akan buat pembahagian kelas. Dalam slide 2 saya akan berikan maklumat penempatan untuk kelas bahasa Arab. Untuk kelas tadabbur, tadabbur, siapa yang belum respon untuk pilih sesi, mohon respon. Kita akan bahagikan ikut sesi tadi. Kalau nak ambil dua sesi, iaitu RM60 sebulan, boleh masuk dua-dua, tak ada masalah. Kita akan masuk dalam dua grup. Okey, kemudian ada sumbangan untuk pendaftaran sebanyak RM70. RM70 ni adalah tahunan. Maknanya bayar sekali saja RM70. Nanti tahun depan pula bayar RM70. Okey, dia bukan bulanan ya. Konsep program kita ni, mana yang tak ada bayaran bulanan, dia adalah percuma. Dia bukan percuma, dia adalah atas sumbangan ikhlas masing-masing. Ada orang tanya, yang lain tu tak ada iuran ke? Bahasa Arab tak ada iuran ke? Apa ni bulanan? Tak ada. Kita tak tetapkan bulanan, tapi setiap kali tuan-tuan hadir kelas tu, bolehlah buat sumbangan. Mungkin RM10 ke RM20, ataupun nak bayar hujung bulan, nak bayar sekali sumbangan, tak ada masalah. Okay. Kita akan bagi nombor akaun Maybank Masjid Hasanah. Okay. Yang RM70 ni boleh kata wajib lah untuk tahunan, sebab ni adalah pendaftaran ataupun pembaharuan pendaftaran pada setiap tahun. Kemudian yang lain-lain tu bayaran bulanan tu mengikut kursus masing-masing lah. Ada yang 30, ada 90, ada 60. Tu mana yang kita ambil. Okey. Jadi untuk kalau ada lah peserta kita ni yang mungkin ada masalah kewangan dan sebagainya, boleh maklumkan. Kita akan dapatkan sumbangan yang lain, insya-Allah. Yang penting ada kesungguhan dan minat untuk belajar. Itu paling utama yang kita nak raikan. Sebab bila tak boleh buat program, bila kita tak boleh nak buat kelas di fizikal di masjid ni, inilah jalan dan cara yang kita boleh buatlah untuk pastikan pengajian kita ni terus berjalan. Pengajian ni tak boleh berhenti, kita teruskan. Inilah caranya. Kemudian selepas sumbangan ada pendaftaran keahlian peserta baru. Kita akan bagi borang yang lain lah, borang ni lebih detail. Dan seterusnya kursus bermula. Baik, itu sajalah taklimat. Alhamdulillah. Dah terlajak sikit, 1 minit. Tapi saya buka juga kepada siapa-siapa yang ingin bertanya soalan. Dipersilakan. Kalau ada yang nak tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sila. Saya tanya kalau tadabbur contohnya, kelas dia pukul 9 atau pukul 11 lah, atau kan? Ya. Katalah kita daftar untuk yang pukul 9, tapi mungkin kadang-kadang sebab masih bekerja kan, kadang-kadang ada meeting dalam masa itu pukul 9 ke apa, boleh ke kita masuk kelas yang pukul 11 pula? Kalau kita tak dapat masuk kelas pukul 9. Contohnya lah. Dia kalau ada kes-kes tertentu macam tu, boleh maklumkan, kita boleh bagi untuk hari itulah, untuk join yang pukul 11. Tapi untuk kelas yang kita join tu, yang terlepas tu, sebenarnya kita ada buat recording. Boleh tengok semula kalau nak tengok lah. Boleh tengok. Okay. Jadi setiap kelas, macam kelas kitab, kelas tadabbur memang kita record. Zoom ni kita record, jadi boleh tengok semula. Kita upload dekat YouTube. Kita upload YouTube. Nanti kita akan sharekan link dia. Tapi dalam kes tadi tu, ni macam kes-kes yang terpencil lah kan. Kalau macam tiba-tiba ada meeting apa tak boleh tu, boleh maklumkan lah. Nanti kita boleh tumpangkan. Okey, kalau ada nama rakaman tu okey lah sebenarnya, taklah susah, taklah terlepas kan. Betul. Okey. Masuk Ustaz. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau nak order buku bahasa Arab ni macam mana Ustaz? Telefon. Boleh. Boleh hubungi WhatsApp yang dok kontak tu. Nombor Rustia tu. Nanti kalau nak hantar ke rumah, boleh bagi alamat. Nanti maklumat pembayaran semua kita akan maklumkan lah. Nak bayar cash pun boleh, nak transfer pun boleh.
kita akan hantar ke rumah. Saya duduk di seksyen 7 Ustaz. Jom boleh. InsyaAllah. Jom kita hantar sendiri je. Okey, terima kasih. Okey, soalan lain? Ustaz, yang e-Arabic tu ada rakaman juga Ustaz? Ke atau yang tu tak kena berdepan ni? Okey, e-Arabic ni sebab kelas dia kelas Quran dan kelas Arab ni dia adalah kelas-kelas kecil lah kita kata. Dia bukan kuliah yang besar. Jadi saya tak handle secara direct. Urus dia tak handle secara direct kelas-kelas ni. Kelas-kelas ni diuruskan oleh guru masing-masing. Okey. Jadi biasanya kita akan minta guru buat rakaman jugalah. Untuk peserta boleh tengok semula. Tapi kalau ada yang tak buat rakaman tu, saya cadang nanti bila dah start kelas minta guru buat rakaman. Sebab guru tu sendiri yang boleh rakam. Dia handle kelas dia masing-masing. So tak ada masalah nak rakam, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang ada guru dia macam tak tak kisah sangat nak rakam ni. So dia tak rakam. Tapi secara umumnya kita beritahu guru-guru minta rakam. Okay, ada soalan dekat chat saya tengok. Okay. Macam mana tarik? Okay. Kelas hafazan dewasa ada online tak? Okey, kelas hafazan dewasa tak buat online. Even untuk kelas yang dah berjalan sebelum ni pun setakat ni kita tak buat secara online lah. Sebenarnya perancangan saya apabila selepas raya itu, kalau keadaan mengizinkan, saya akan buka beberapa kelas fizikal seperti hafazan di masjid. Kelas hafazan, kelas talaqi bersanad. Tapi kemudiannya pada 1 bulan Jun kita lockdown balik kan. Jadi tak boleh semula nak balik ke masjid. Jadi kita tangguhkan lagi lah untuk hafazan. Okey, boleh beli nombor telefon untuk beli buku bahasa Arab. Okey, nombor urus dia tu 019 281 7612. 019 281 7612 nombor yang dapat WhatsApp tu. Yang kata apa? Permohonan telah diterima, yang ada kata ada bayaran RM70 sumbangan pendaftaran. Yang nombor yang tu. Kena cek WhatsApp kok ada yang tak cek WhatsApp. Saya rasa yang tak hadir ni pun mungkin tak perasan WhatsApp tu. WhatsApp yang panggil taklimat dan sebagainya ni. Nombor tu lah nombor urus dia yang betul lah. Kalau nak save nombor tu, nak save Tafakufiddin ke, nak save nama saya Wali ke, tak ada masalah. Okey. Dan saya minta untuk save nombor tu ya, sebab kalau tak save nanti link yang kita share tak keluar. Okey, soalan-soalan boleh hantar buku. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Siapa? Saya Kak Maizura. Okey. Nak tanya pasal yang kelas autistik untuk kanak-kanak tu. Tadi Miss tadi dia buka lagi ke tidak? Sekarang ni masa PKP. Oh, sekarang kita tangguh dulu. Oh, kalau buka nanti untuk umur berapa ya? Umur berapa, Min? Sebab cucu saya autistik. Umur dia 12. Saya tengok yang join tu bukanlah kecil sangat. Macam 12 tu ada. 12, 13 tahun. Dia macam yang remaja-remaja sikit. Dah lepas sekolah rendah lah. Betul. Sebab kita ada buat kerjasama dengan satu macam NGO yang uruskan autism ni. Fakih ke tu? Ya? NGO Fakih ke? Ya, Fakih, betul. Baguslah. Ni yang kelas daripada pengajian Quran, pengajian agama untuk budak autistik, ada tak kelas agama untuk mereka? Oh, setakat ni yang kita buat hari tu mengaji dengan macam solat apa semua tu lah. Baguslah tu. Okeylah tu. Pengajian agama tu saya rasa dia ada sikit-sikit lah, tapi tak dikhususkan sangat. Asalnya bila PKP tu memang kita ada buat secara online, tapi dia sangat sukar lah sebenarnya. Betul. Jadi pihak Fakih pun sendiri pun macam dia tangguh dulu lah, kita pun tangguh dulu, tak apalah. Nanti kalau dah boleh buat fizikal, memang kita buat fizikal. Nak tanya, selalu budak autistik, mereka tu bukannya tahu cakap bahasa Malaysia, mereka cakap bahasa Inggeris. Kebanyakan dia punya guru dia tak ada masalah, dia memang Alhamdulillah. dia dah bagi dah. Looking forward lah kelas tu dibuka Ustaz. Betul.
Nanti Ustaz Hamam cuma itulah yang guru-guru ni ialah dia penyabar apa semua lah. Dia memang dah dilatih lah untuk bantu. Betul. Cuma kita kekangan ni lah, kita kekangan dari sudut PKP apa semua ni kita tak dapat nak teruskan. Okeylah, terima kasih Ustaz. Nanti kabarlah bila dah buka kelas. InsyaAllah. Baik, boleh hantar buku ke US. Okey, boleh hantar buku ke US, nanti kita cuba tengok macam mana nanti Kak Rozana. Kita kontak balik insya-Allah. Ataupun tengoklah macam mana. Boleh walk in ke masjid nak beli buku boleh. Tapi kena beritahu dulu sebab kita ada waktu-waktu dia. Contoh paling utama pada waktu solat. Pada waktu solat, contohlah macam Zuhur pukul 1 lebih tu. Dalam tempoh tu, selepas azan tu memang pagar masjid dikunci. Sebab dalam tempoh PKP sekarang ni, solat hanya boleh 6 orang sahaja dari kalangan AJK. Jadi pada waktu itu security akan kunci pagar, jadi tak boleh nak masuk waktu tu. Tapi selepas waktu tu dalam pukul 2 tu security akan buka balik, jadi boleh datang pada waktu-waktu yang pagar dibuka lah. Jadi pada waktu solat tu memang dikunci. Jadi kalau nak datang ke masjid boleh hubungi itulah nombor register tadi. Kita akan nak maklumkan bila sesuai. Okey, Kak Rozana tadi tanya nanti kita cuba study sikitlah macam mana nak hantar buku ke US. Ya, saya pun tak biasa ni. Kalau boleh kita memang nak hantarlah. InsyaAllah untuk memudahkan proses pengajian kita. Mau Ustaz, selamat masuk kelas bahasa Arab start pukul berapa? Okey. Ada yang tanya kelas bahasa Arab start pukul berapa? Ada yang kelas yang dapat penempatan dia 9 hingga 10.30 pagi. Okey. Ataupun ada yang dapat penempatan kelas dia 11 hingga 12.30 tengah hari. Tu salah satu tu kita akan susunlah. Okey. Kalau ada isu pula waktu tu boleh maklum balik supaya kita susun balik. Kalau boleh sebelum kelas lah. Okay, dia tanya berapa harga buku. Okay, satu set buku ni, buku teks dan buku latihan. Okay, harganya RM40. Ya. Okay, satu set ni RM40. Ada buku teks dan buku latihan. Okay. Saya tunjuk sikit lah. Ini silibus dia. Okay, nampak ke? Dia bermula dengan kalimah aqsamul kalimah. Kita belajar apa kalimah kata kerja, apa kalimah kata nama, kan. Lepas tu muzakkar muannas. Apa kalimah ni yang sifat dia lelaki, sifat perempuan, muzakkar muannas. Okey, kemudian mufrad, musanna, jamak. Untuk tahap satu ni ada 10 bab semua. 10 bab. Okey, banyak juga tu tapi insya-Allah dia basic-basic saja. Okey. Okey, ada soalan lagi? Kita buka sikit lagi. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya, sila. Nak bertanya tentang pendaftaran yuran RM70. Ya, okey. Pendaftaran tu untuk satu kursus ke atau untuk 3-4 kursus sekaligus? Okey. Okey, pendaftaran ni bila disebut pendaftaran dia adalah pendaftaran tahunan. Dia pendaftaran ni umum, maksudnya penyertaan kita ke dalam program ni bayar RM70. Lepas tu nak ambil satu kursus ke, nak ambil 5 kursus ke, dia tak terlibat dengan RM70 ni. Macam tu. Dia bukan pendaftaran kursus. Dia ada pendaftaran untuk menyertai program ni. Sebab tu kita buat tahunan. Nanti bila tahun depan, mungkin ada peserta yang dah tak nak sambung ataupun nak mengaji tempat lain ke, so dia tak sambung di masjid. Tapi ada yang nak sambung lagi. Yang nak sambung lagi tu dia akan ada pendaftaran untuk tahun tersebut. Okey, jelas ke? Jadi maknanya RM70 ni bayar sekali je. Dia tak dinisbahkan kepada mana-mana kursus. Ustaz, kalau pendaftaran sekarang ni ambilan Jun, untuk tahun depan dia mula pada bulan berapa RM70 tu pula? Bulan Jun ataupun bulan 1? Kalau untuk yang Jun ni bulan Jun lah. Bulan Jun tahun depan lah. Bulan Jun. Tapi saya tengok juga lah sebab sebenarnya kita target satu kursus kita ni dia tamat setahun. Okay. Tapi kalau online ni sebenarnya dia banyak cabaran lah. Saya tengok memang guru pun dia ada cabaran dia sendiri, peserta pun ada cabaran dia sendiri.
Mungkin dia lajak setahun lebih sikit, tu nanti kita tengok macam mana untuk tahun depan. Ya. Satu lagi Ustaz. Tapi dia sudah RM70 tu di tahunan lah. Tahunan lah. Kita tu kitab kan. Tadi macam Ustaz kata macam Matlab Badrain tu jilid 2 yang pertama tadi kan. Kemudian dia ada jilid 1 juga kan. Betul. Katalah sekarang ni yang pertama tadi, yang kedua tadi Ustaz kata dah nak habis lah silibus dia. Betul. Jadi katalah tinggal sebulan lagi lah kata habis. Kitab. Jadi kemudian dia untuk yang ambilan ni dia nak bersambung ke tu dia akan mula balik maknanya silibus tu akan bermula balik ke atau macam mana? Okey, sebenarnya perancangan ke akhir kan. Betul. Kebanyakan kitab ni sebenarnya adalah kitab yang kita dah mulakan pada tahun 2013. Okey. Sebab asalnya kita buat pengajian ni dia macam pengajian kitab yang berterusan. Jadi ada kitab yang memang daripada 2013 tahun ni baru nak habis. Cerita dia. Okey. Jadi antara isu yang timbul adalah apabila ada peserta baru yang nak join, contohnya pada tahun 2016 baru nak masuk, dia tak boleh nak start daripada awal. Dia kena masuk di tengah-tengah. Jadi macam dia pun rasa tak puas lah, tak dapat nak baca kitab tu keseluruhan. Okey. Jadi perancangan saya untuk akan datang ni, kita akan cuba talaki kitab-kitab yang lebih nipis yang kita boleh tamatkan dalam tempoh 1 tahun. Macam tu. Okey. Jadi apabila kitab ni tamat, kalau katalah tamat bulan 6 atau bulan 7 ni, so kita ada lebih kurang 3-4 bulan lagi. Untuk mengisi masa tu kita akan ambil kitab ini nipis lah. Untuk apa? Kita talaki dalam tempoh 3-4 bulan. Bila masuk bulan Januari nanti, Januari ni akan ada satu silibus ataupun satu pengajian yang setahun tu. Kita akan cuba habiskan dalam tempoh setahun. Saya akan taklimatkan lagi kemudian yang ni kitab-kitab yang kita pilih. Maknanya lepas tahun, tahun yang seterusnya tu, kalau ada orang baru dia boleh start berawal juga. Itulah isu yang kita nampak sebenarnya. Saya pun kesian juga kepada peserta-peserta baru nak join kitab ni, dia tak boleh nak start berawal kan. Jadi mana yang ada ni saya memang kita kena habiskan dulu. Dia dah berjalan. Kalau habis, kita akan buka kitab yang baru, insya-Allah. Kitab yang baru tu tak semesti kitab yang ni lah. Waalaikumsalam ya. Sila. Akak Nur daripada Puncak Alam. Ya. Jadi Akak Nur nak tanya, kalau sekarang ni kita buat kelas Itadabur, kalau dah habis PKP ni nanti masih diteruskan ke atau kena hadir ke masjid? Okey. Baik, Itadabur ya. Ini pun dalam perancangan kami lah. Apabila suasana nanti keadaan semua dah okey, dah baik apa semua, kita semua dah boleh keluar macam biasa, dah boleh datang ke masjid, kita mungkin buat option lah. Mungkin kalau mana yang berminat untuk menyertai secara online, boleh join online. Mana yang boleh datang ke masjid, boleh datang ke masjid. Kita akan buat 2 platform tu. Kemudian macam kelas bahasa Arab dan kelas Quran pun, kalau memang nak join online, kita akan grupkan sekali untuk online. So ini adalah grup-grup kelas online. Ada yang grup-grup yang datang ke masjid. Macam gitu. So saya nampak bila orang dah start pakai online ni, nampaknya macam dah selesa dan sebagainya. Nampak macam boleh nak teruskan. Tapi ada setengah orang memang dia nak kena bersemuka juga. Jadi kita akan raikan kedua-dua insya-Allah. Ini perancangan kami lah. Tapi setakat yang situasi COVID sampai sekarang ni, kita akan teruskan secara online sahaja. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Okey. Yang mana seorang saya ni kan makcik yang tadi tanya pasal yang budak autistik tu. Kalau budak normal kan Ustaz, kan? Ada tak sekarang ni online ke kelas? Kalau dah autistik tak boleh yang normal punya kids. Okey, untuk program kita ni memang kita tak fokuskan kepada pengajian budak-budak lah. Okey, tak apalah. apalah. Pengajian dewasa. Kecuali autistic children lah. Autistik tu memang yang budak-budak. Betul yang macam tahfiz pun ada dalam range remaja lah, dalam 13 ke 15 tahun macam tu. Okey. Tak apalah kalau macam tu. Pengajian ni pun saya pun tak, kalau boleh tak nak campurkan dengan budak-budak juga. Sebab ada yang
ada yang kata masuk sekali budak-budak dia tak berapa sesuai sebenarnya. Tak sesuai Ustaz. Jangan campur kami orang tua. Kita pun dah pernah buat dah benda jadi jadi macam-macam. Okeylah Ustaz. Faham dah. Mungkin ada pengajian untuk kanak-kanak ni yang lain di luar ke, tu saya tak pastilah. Okeylah. Okey, terima kasih. Ada yang tanya berikan nama pengajian untuk kelas Arabic. Saya tak pasti kalau tuan-tuan kenal guru-guru kita ni. Sebab kebanyakannya bukanlah guru-guru yang agak terkenal. Dia memang kadang-kadang guru-guru kafar yang buat part time ataupun memang guru-guru yang dia memang freelance, kerja dia memang mengajar saja. Antaranya yang ada Ustaz Usni, Ustaz Nasruddin, Ustaz Kudus, saya tak tahu kalau kenal Ustazah Raihana, Ustazah Aisyah, Ustazah Huda. Ni semua guru-guru ni dia mohon untuk mengajar tafakur ni, kita buat interview lah. Jadi mana yang sesuaian tu kita ambil untuk mengajar. Terutamanya banyak guru-guru ni sebenarnya daripada luar lah, dia belajar Jordan, belajar Mesir. Kebanyakan guru-guru bahasa Arab ni memang dia belajar bahasa Arab dulu di Jordan. Dia ambil pelajaran bahasa Arab. Kemudian dia sambung master dan sebagainya. Ada masa lah untuk dia mengajar ni. Okey. Dr. Soleh ada, Dr. Solehah ada mengajar tadabbur. Tak ada. Untuk tadabbur kita ada setakat ada 3 orang guru kita. Ustaz Syahmi daripada Tadabbur Center. Ustaz Arif. Ustaz Arif daripada Tahfiz di Gombak. Tahfiz Hafizin, tak silap nama dia. Kemudian Ustaz Muhammad Idris. Ustaz Idris adalah imam kita di Masjid Hasanah lah. Kemudian akan ada seorang lagi Ustaz daripada Tadabbur Center, insya-Allah. Okey, ada lagi soalan-soalan? Mungkin 1-2 lagi sebelum kita tangguhkan. Selain daripada okey. Tabung. Okey. Selain daripada tuan-tuan membeli juga buku teks ni, set buku teks ni, saya juga membuka peluang kepada tuan-tuan semua untuk membuat infak. Saya buat tabung terus. Dia adalah infak buku bahasa Arab untuk guru-guru kita. Saya pun sebenarnya tak sampai hati nak minta duit kat guru-guru ni. Jadi saya buka infak kepada para peserta RM10 satu lot. Kalau nak terus bagi satu set RM40 terus senang. Jadi kita akan bagi buku-buku kepada guru-guru kita secara percuma. Macam gitulah. Tu biasa kita buat macam itulah supaya guru-guru ni, sebab saya tak katalah kita dari sudut bayaran kepada guru ni sikit sangat, tapi taklah banyak sangat. Tapi alhamdulillah berpatutan jugalah. Jadi kalau boleh benda-benda yang macam buku semua ni kita cuba untuk bagi kat guru-guru kita secara percuma lah. Kita cuba untuk sponsor guru-guru kita. So kalau ada yang berminat, boleh hubungi untuk infak buku bahasa Arab ni. Guru bahasa Arab kita ada lebih kurang 10-12 orang macam tu. Tak banyak lah. Okay. Kalau ada berminat untuk infak RM10 satu lot, boleh hubungi saya. Nombor urus dia. Okay. Sangat setuju jika kelas online diteruskan walaupun sebab PKP tamat. Ya betul. InsyaAllah kita akan buat option tu nanti. Ataupun kita akan tengok kursus mana yang sesuai untuk kita buat di masjid, kursus mana yang sesuai kita buat di secara online. Ataupun mungkin macam e-kitab tu kita boleh buat dua-dua sekali. Sebab e-kitab tu sambil-sambil guru tu berceramah di depan, kita juga buat live tu. So tak ada isu, insya-Allah. Jadi saya kira cukup ya. Mungkin semua dah clear, alhamdulillah. Kalau ada apa-apa soalan lagi yang yang tak jelas lagi, boleh terus hubungi nombor urus dia tadi 019-281-7612. Okey. Kita boleh berhubung di WhatsApp je lah. Okey, jadi saya kira cukup sekadar tu. Saya ucapkan pertama saya ucapkan tahniah kepada semua yang menunjukkan minat untuk belajar ni. Sebab mungkin dalam kalangan kita, mungkin jalan-jalan kita masih ramai lagi yang tak kisah sangat pasal benda pengajian. Tapi alhamdulillah di peringkat masyarakat kita Bandar Baru Bangi ni, saya kira terlampau banyak pengajian di mana-mana pun, dan alhamdulillah semuanya dapat sambutan lah. Okey. Jadi usaha kita ni di Masjid Hasanah ni pada saya sangat kecil lah. Kita cuba untuk
menyediakan platform ini untuk orang belajar setakat yang kita mampu untuk buat lah. Kan? Kita nak buat secara macam pusat pengajian yang besar-besaran pun tak, saya kira tak mampu lagi. Kita cuma ada 3 orang urus setia je. Satu masa dulu kita cuma ada 2 orang urus setia untuk menguruskan 1000 orang peserta. Jadi setakat yang mampu kita buat, kita buat. Jadi saya ucap tahniah kepada semua yang memang berminat untuk belajar ni. Alhamdulillah. Saya ucapkan tahniah sangat-sangat. Dan semoga pengajian kita ni berjalan dengan baiklah ke depan ni. Kalau ada apa-apa isu dan masalah semua, boleh hubungi. Pihak urus setia akan bantulah. Okey, jadi saya kira cukup sekadar tu. Mohon maaf dari saya dan rakan-rakan saya jika ada sebarang kekurangan dalam penyampaian taklimat ni. Kalau ada yang tak jelas, boleh dipanjangkan lagi dalam WhatsApp dan sebagainya lah. Kalau ada yang nak tanya lagi. Baik, cukup sekadar tu untuk hari ni. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-samalah kita tangguhkan taklimat kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia off kan? Recording. Off ya? Off ni.